Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk segmen seterusnya, kita akan bercakap mengenai persediaan 3M ke tahap 1 dilema semasa pandemik. Jadi, bercakap mengenai 3M ini mungkin tak tahu. 3M itu apa? Membaca, mengira dan menulis. Okey, 3M ni penting sebenarnya sebab bila kita masuk pandemik ni, banyak sekolah tutup. Ya, jadi mereka perlu menjalani sesi pendidikan tersebut dalam talian. Jadi bagaimana cabaran yang perlu dihadapi oleh mereka ini, ya, yang perlu memasuki kelas-kelas khas dan juga ibu bapa dalam untuk mereka meningkatkan tahap membaca, menulis dan juga mengira ini. Sebanyaklah kita kupas hari ini topik ini di Selamat Pagi Malaysia. Kami bawakan seorang tetamu iaitu Datin Dr. Mariani Mat Nor selaku pakar psikologi pendidikan awal kanak-kanak. Khabar Datin, selamat pagi. Terima kasih hujung minggu bersama kami hari ini. Mungkin sedikit definisi untuk mukadimah pembicaraan kita hari ini. Bagaimana sebenarnya 3M ini bermula dalam sistem pendidikan Malaysia untuk membantu kanak-kanak yang ada masalah untuk menguasainya? Dia sebenarnya 3M ni memang dah bermula lama. Malah sekarang ni 4M. Tapi untuk hari ini kita bincang tentang 3M saja, iaitu membaca, menulis dan mengira. Itu salah satu persediaan. Sebenarnya banyak lagi persediaan untuk ke tahap 1. Dia ada persediaan efektif, perasaan dan emosi, persediaan psikomotor, iaitu pastikan anak itu sihat, cergas dan sebagainya. Tapi yang kita fokus hari ini ialah persediaan lebih kepada intelek, iaitu boleh baca, boleh menulis dan boleh mengira. Bila saya kata boleh baca, bukan semestinya boleh baca 2 suku kata, 3 suku kata. Kalau kita dalam proses belajar anak-anak ini, kita kata 2 suku kata itu KV-KV, kemudian KV-KVK, itu orang-orang dalam pendidikan difahamlah ya. Jadi asalkan anak itu telah boleh mengenal huruf A sampai Z, itu kita dah anggap dia dah ada asas. Begitu juga dengan nombor 1, 2, 3. Kadang-kadang anak-anak 3 tahun tu kira pun kan Syu, 1, 3, 10, tiba-tiba 1, 3, 10. Jadi parents di situ masuk sebagai guru. Di sini maksudnya persediaan 3M itu bila dah boleh baca huruf. Bila dah baca huruf itu, bila boleh kenal nombor itu, mudah untuk kita mengajar mereka secara santai. Dalam keadaan pandemik COVID ni, kita kata dilema. Tapi saya harap dia bukan lagi jadi dilema. Dia perlu dijadikan satu pelaziman biasa. Norma-norma baru tu kita jangan ingat lagi kita kata okey ini norma baru. Kita jadikan dia dah satu kebiasaan. Kerana kita tak pasti bila pandemik COVID ini akan berakhir. Betul. Proses pembelajaran sentiasa dalam talian. Jadi dengan memastikan anak-anak itu bersedia membaca, menulis dan mengira, tidak begitu sukar untuk kita didik anak-anak itu untuk ajarlah bahasa biasa, tetapi tidak begitu mudah juga. Kerana kita lihat sekarang ini, mereka bukan di sekolah, mereka di rumah. Anak-anak kita terutama yang masuk tadika, taskah itu, bila dah ada di rumah, oh, I'm on a holiday. Walaupun ada talian depan iPad ataupun laptop ataupun IT gadget tu ada muka-muka cikgu, tapi perasaan itu dia di rumah. Jadi mungkin di sini ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting. Jadi pandemik COVID ini sebenarnya dengan kata lain membuka peluang juga untuk ibu bapa supaya pandai mengajar anak-anak ini untuk membantu guru dalam memastikan anak ini boleh membaca, sekurang-kurangnya kenal huruf, boleh eja nama. Eja nama. Okey, Menawar eja nama. Syu eja nama. Jadi sekurang-kurangnya bolehlah mengeja, ya. Ataupun menulis, bila dah boleh kenal huruf, dia boleh menulis. Ya, boleh menulis. Jadi kalau di taska tadika Syu, ya, kita ada aktiviti collage, aktiviti main pasir main. Tujuannya ialah untuk melentur kemahiran motor halus. Supaya anak-anak ini boleh menulis lenturan jari jemari itu. Okey. Begitu juga bila dah boleh mengenal nombor dan sebagainya, mengira. Mengira itu tak semestinya duduk depan papan putih kira-kira. Kita boleh jadikan dia santai. Okey, sekarang kita nak beli gula-gula. Satu gula-gula harganya contohlah 10 sen. Mana duit 10 sen? Ada duit 5 sen, ada duit 5 sen. So di sini dengan secara tidak langsung, kita sebagai ibu bapa, saya juga ibu bapa, sebagai ibu, perlu mengajar anak itu secara santai.
secara santai. Di samping dalam talian itu guru mengajar untuk memastikan dia ada struktur-struktur yang tertentu yang perlu diikuti, yang mana struktur terutama kalau di tadika telah disediakan kurikulum yang sebegitu rupa sehingga anak-anak ini sepatutnya kalau diajar dengan betul di akhir tahun itu dia dah boleh membaca, menulis dan mengira. Datin, pembelajaran secara bersemuka mungkin dilihat lebih berkesan jika dilakukan sebelum ini dan persediaan ke arah 3M ini, penguasaan 3M ini. Namun sekarang ini situasinya berbeza. Satu cabaran buat ibu bapa sekarang ini, proses pembelajaran berlaku secara dalam talian di mana ibu bapa perlu mengambil peranan sebagai seorang guru untuk mengajar anak-anak mereka. Mungkin bagi pandangan Datin sendiri, apakah antara teknik-teknik ataupun persediaan yang perlu ada dalam kalangan ibu bapa untuk membantu anak mereka menguasai 3M ini? Baik, dia sekarang ni kalau dalam pandemik COVID ni, Munawar dengan Syu, dia ada banyak kategori ibu bapa ya. Ada yang work from home. Betul. Ada yang memang perlu ke pejabat. Ada yang tak ada kerja. Ya, tiga-tiga ni semua ada masalah masing-masing. Betul. Isu masing-masing. Jadi yang penting masalah tetap masalah, isu tetap isu, terutama untuk memastikan taraf ekonomi mereka terjamin. Tapi tolak tepi juga perlu diingat juga tentang proses anak-anak, belajar anak-anak ini. Baik. Tadi Munawar kata bagaimana ya. Tidak ada teknik yang terbaik. Semua teknik adalah terbaik. Kenapa saya kata begitu? Kerana kanak-kanak ini berbeza-beza. Betul. Cara saya belajar lain. Saya boleh dengar muzik. Munawar macam mana? Syu macam mana? Kadang-kadang kanak-kanak tu dia suka melihat pada gambar-gambar saja. Dia tak suka mendengar leteran cikgu-cikgu, leteran ibu-ibu. Ada yang suka kadang-kadang main-main, ya. Kalau katakan contoh main-main, kalau nak mengajar mereka katalah dua suku kata ya. Kita boleh menggunakan kaedah twister game. Ya. Yang ini salah satu contoh yang paling baiklah ya. Kita tak boleh terangkan di sini, tetapi hakikatnya ialah bila kita kata game, itu adalah belajar sambil bermain, atau ada orang kata main sambil belajar. Ya. Kalau kita main ketenteng, itu pun belajar mengira 1, 2, 3 hingga 9, 10 dan sebagainya. Jadi teknik-teknik itu terpulang kepada guru yang nak mengajar, ibu bapa yang ada idea yang sangat kreatif, dan tertakluk juga kepada bagaimana anak itu belajar. Kita tak boleh paksa anak yang belajar, yang hanya suka tengok gambar aja, tapi dipaksanya menghafal. Memang tak boleh lah. Jadi semua teknik itu terbaik. Jadi apa kata kita duduk, lihat bagaimana dulu cara anak belajar. Kemudian kita gabung jalinkan apa yang diperlukan oleh anak itu untuk sebagai persediaan 3M tadi, membaca, menulis dan juga mengira. Itu persediaan, itu baru persediaan kognitif Munawar dan Syu ya. Bila kita cerita berkenaan 3M ni, membaca, menulis, mengira, ada satu garis halus yang memisahkan definisi 3M ni dan juga buta huruf. Mungkin ramai ibu bapa di luar sana yang tidak dapat membezakan kerana dia bagi mereka ini adalah dua kelompok yang berbeza, tetapi Datin mempunyai pandangan sendiri untuk memberikan definisi tersebut pada baik. Definisi ni bukan saya punya ya. Definisi ni kamus bahasa Melayu. Buta huruf maksudnya tak pandai baca dan tak pandai menulis. Saya pernah memberi cadangan, memberi pendapat tentang buta huruf kerana tajuk itu telah disoal kepada saya oleh pihak-pihak tertentu. Jadi bila saya menjawab, mungkin buta huruf itu disalah tafsirkan. Buta huruf tu kalau kita dengar Syu macam negatif sangat. Macam nenek-nenek kita dulu kan, macam arwah nenek saya dulu, sehingga ke akhir hayatnya dia buta huruf. Jadi kalau zaman sekarang ini dengan berbagai teknik yang Munawar tanya tadi, IT ada, online ada, kat rumah pun ada, kat mana-mana ada. Malah waktu bermain pun ada teknik-teknik sesuai. Jadi kalau lihat di sini, buta huruf itu bukan bersifat kekal. Jangan bimbang, jangan orang kata terkejut, jangan orang kata tertampar dengan perkataan buta huruf. Lakukan sesuatu supaya anak itu boleh mengenal huruf buat pertama kalinya, supaya dia menjadi persediaan asas 3M itu, membaca, menulis, mengira untuk anak itu ke tahap 1. Jadi buta huruf itu sebenarnya tidak akan menjadi satu yang kekal, dengan syarat ada usaha ibu dan bapa, sama ada work from home, sama ada pergi pejabat,
Atau malah ada yang mohon juga pembantu rumah untuk bantu, tak ada masalah. Okey. Begitu juga dengan guru-guru, perlu ada teknik yang sesuai supaya anak-anak ini tidak ketinggalan. Sebab kadang-kadang kita masyarakat tak kira masyarakat kita atau masyarakat luar negara ya, Shu dan Munawar, kadang-kadang mereka ini takut left behind. Orang kata terlalu kiasu. Takut tertinggal. Padahal tidak akan tertinggal. Jadi kalau kita tidak mahu mereka ini tidak tahu baca dan menulis, lakukan sesuatu. Datin, untuk kita memperhalusi permasalahan ini, ada yang bertanya, adakah kegagalan menguasai kemahiran 3M ini ianya akan menjejaskan kemahiran ataupun kebolehan anak-anak untuk menguasai pembelajaran pada tahap yang seterusnya jika mereka kembali ke sekolah? Dia seperti yang kita bincang awal tadi ya, kita nak elakkan mereka tidak tahu langsung mengenal huruf, ya, tidak tahu langsung untuk mengeja nama, menulis nama sendiri. Jadi kalau ini dapat dielakkan, itu tidak akan menjejaskan yang lain. Kerana kalau satu terjejas, tidak boleh baca, tidak boleh menulis dan sebagainya, tapi saya pasti semua dah boleh baca dan menulis. Dalam zaman sekarang ini, mereka pegang handphone aja, mereka nak cari upik ipin pun mereka boleh tekan. Betul. Walaupun eja salah, Google akan faham, keluar saja. Ya, keluar saja. Jadi di sini sekarang ini, kalau soalan Munawar tadi, jika gagal dikatakan membaca, menulis atau gagal mengenal huruf, masuk terus ke sekolah tahap 1, yang lain akan terjejas kerana bila tengok kawan-kawan lain dah boleh baca dan boleh tulis, jadi orang kata apa, esteemkan dirinya turun. Bila esteemkan dirinya turun, keyakinan diri itu tidak ada. Bila keyakinan diri itu tidak ada, mungkin agak sukar dia untuk berinteraksi dengan kawan-kawan atau dengan cikgu. Senang dibuli. Ya, senang dibuli, betul, senang dibuli. Jadi zaman sekarang ni saya rasa IT semua dah ada, saya pasti itu tidak akan terjadi. Dan buta huruf itu tidak akan terjadi. Cumanya persediaan ni yang Datin cerita ni, dia ikut sebelum pandemik lah, maksudnya kita ikut tahun lah masuk tahap 1 dan sebagainya. Sekarang ni lain sikit. Sekarang ni lain sikit. Jadi persediaan bukan saja daripada segi 3M itu, tetapi juga daripada segi emosi. Nak tak dia ke sekolah. Daripada bulan 3 mungkin dah tak ke taska dan tadika sebagainya, atau mungkin sekejap datang, sekejap tak payah datang, sekejap tutup, sekejap itu. Kita tak boleh elakkan. Jadi itu menjejas dia punya tempo. Macam kita kalau nak study, tiba-tiba 1 bulan tak baca, tiba-tiba macam mana Munawar, susah nak dapat mood belajar tu. Jadi macam mana nak dapat mood ke sekolah itu tugas ibu dan bapa. Ini saya kata persediaan emosi, persediaan efektif. Dan daripada persediaan efektif tadi, itu yang menyebabkan anak-anak itu tadi sihat. Pastikan anak-anak kita sihat, cerdas. Jadi sebelum masuk ke tahap 1 atau sebelum masuk ke tadika, pastikan anak-anak kita itu selamat. So dalam keadaan pandemik COVID ni, kadang-kadang boleh keluar, kadang-kadang tak boleh keluar. Jadi kalau dalam rumah yang begitu ramai orang pun, kita kena kawal selia juga. Kita takut dia berlari-lari sana sini, terjatuh dan menyebabkan berlaku kecelakaan yang kita tidak mahu dia berlaku. Sedangkan persediaan ini, persediaan psikomotor termasuk kesihatan keselamatan, persediaan efektif, emosi mereka nak ke sekolah, ada mood nak ke sekolah, ada mood nak jumpa kawan-kawan. Kadang-kadang bila nak ke sekolah ni lambatnya. Tapi kadang-kadang ada kata, bila nak ke sekolah, malaslah. Jadi, tengok macam mana anak-anak itu. Jadi, kita sebagai ibu bapa perlu sentiasa mendengar, melihat dan memantau. Kalau dah persediaan 2 di tadi, psikomotor, efektifnya positif, bagus, saya pasti persediaan intelektual itu tidak akan tertinggal ke belakang, will not be left behind. Pada pandangan Datin, adakah terdapat keperluan untuk ibu bapa menghantar anak-anak mereka membuat diagnosis disleksia dan sebagainya sekiranya mereka mendapati anak-anak mereka mempunyai masalah buta huruf setelah beberapa bulan lamanya tidak ada progres dan sebagainya? Adakah ini disarankan? Saya rasa masalah buta huruf itu kalau anak itu memang dah didedahkan dengan proses-proses belajar ni, tidak akan berlaku. Diberikan buku yang penuh dengan gambar-gambar menarik, huruf-huruf yang besar-besar yang dia boleh kenal A, B, C, saya pasti masalah buta huruf tidak akan berlaku. Cuma yang tak mau belajar, tak mau menulis, malas. Tapi saya rasa ini tidak berlaku dalam zaman sekarang ini. Ya,
Tapi kalau kita lihat juga, begitu juga dengan kawasan di luar bandar dan sebagainya, ibu-ibu di kampung, bapa-bapa, ibu-bapa di kampung, abang-abang, kakak-kakak, mereka semuanya boleh mendidik, mengajar, membantu guru untuk sama-sama belajar. Kalau di kampung kita, mungkin pembelajaran dalam talian itu susah. Sebab itu kita kata dalam keadaan zaman milenium ini, zaman sekarang ini, pengajaran dan pemudah cara penting. Tapi sekarang ini dalam pandemik COVID kita ada PDPR, pembelajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi gabungkan dua-dua. Baik, itulah antara perkongsian mengenai persediaan 3M. Jadi kita harapkan melalui perkongsian ini dapat membantu para ibu bapa di luar sana dan menyediakan anak-anak mereka untuk menguasai penguasaan 3M ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Datin Dr. Mariani Mohamed Noor, pakar psikologi pendidikan awal kanak-kanak atas perkongsian ini. Sama-sama. Okey, baik. Seterusnya kita ingin bawa anda ke cerita